Assalamualaikum pagi. Jadi saya terima satu soalan daripada WhatsApp yang bertanya, saya berniaga tepi jalan. Okey, berniaga tepi jalan, tak salah saya dia jual buah bati kan. Berniaga tepi jalan. Boleh ke apply halal ataupun macam mana nak apply halal? Hari ini saya Coach Abdul Fazmin, Halal Coach, akan ceritakan tentang pensilihan halal untuk peniaga-peniaga makanan dan minuman yang berniaga di warung-warung di tepi jalan. Contohnya macam stall burger, macam makcik-makcik jual nasi lemak, ataupun kedai-kedai yang di tepi jalan, warung. Sekali saya ucapkan tahniah sebenarnya. Tahniah kerana walaupun perniagaan baru mula ataupun di pasar di warung tepi jalan, tapi dah ada niat yang bagus untuk ke arah quality management system, iaitu satu persijilan halal. Okey, jadi saya ucapkan tahniah. Bukan semua orang yang ada terbuka untuk ke arah situ. Okey, jadi saya akan ceritakan sedikit tentang asas halal lah, sebab bagi saya perlu untuk yang nak mohon halal ni, yang nak ke arah halal, perlu tahu dulu basic tentang persediaan halal lah. Okey, jadi kena tahu bahawa persediaan halal, lebih kita cerita pasal halal saja. Okey, bila cerita pasal halal saja, halal ni merujuk kepada yang saya rasa semua orang tahu, bahawa tak ada alkohol dan tak ada babi. Itu je lah. Bila makanan ni biasanya dua sumber ni lah. Okey, tapi itu sebenarnya tidak berapa tepat. Dengan alkohol sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Yang masalahnya adalah arak. Okey, tapi saya tak nak cerita dalam tentang itu di sesi yang lain. Apa yang saya nak ceritakan tentang itu adalah yang kita faham, dan bila ada pensijilan halal, dia akan jadi berbeza sikit. Itu ada tambahan. Jadi bila kita cerita tentang pensijilan halal, dia ada elemen halal dan toib. Halal toib ni elemen satu, halal ni ada segi ramuan tadi yang kita cerita tadi. Okey, satu lagi part adalah elemen kebersihan atau food safety, keselamatan makanan lah. Okey, jadi bila kita cover dua aspek ni, itu yang jadi banyak garis panduan. Contohnya dari segi keselamatan makanan, itu kita ambil lah daripada KM. Contohnya elemen-elemen yang ada dalam mesti dalam GMP, HACCP. Okey, dia ambil itu sikit. Okey, daripada halal pula kita ambil dari segi syariah. Syariah ni lebih kepada bahan ramuan insaf lah. So dia tidak boleh ada bahan-bahan, sumber bahan-bahan tu tak boleh ada dalam bahan ramuan yang kita pakai. Kadang-kadang bahan ramuan ni, kenapa isu di bahan ramuan yang kritikal adalah sebab kadang-kadang bahan ramuan yang kita pakai tu memang nampak tak ada benda-benda yang pelik pun, tak ada. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan-puan, lagi canggih atau advance teknologi makanan ni di zaman ni, sebenarnya kadang-kadang benda yang simple macam roti pun ada benda-benda, ada bahan ramuan yang haram sebenarnya untuk dimakan. Haram. Jadi itulah yang benda macam ni pun ada haram, ataupun bukan bahan sahaja, malah kadang-kadang produk pun. Okey, saya nak cerita sikit tentang pengalaman saya. Pengalaman saya tahun lepas, saya pergi pusat kita semula di PJ. By the way, kalau tuan-tuan berada di PJ Kerajaya, kalau tuan-tuan ada tak tahu nak buang mana printer ke apa ke, benda-benda kadang-kadang elok lagi kan, tuan-tuan boleh pergi. Ini sambil promote sebab benda ni penting bagi saya. Ramai orang tak tahu, boleh pergi di SS8, ada pusat Eco PJ kalau saya. Ni ada pusat ni. Pusat ni dia boleh hantar barang-barang apa tak guna ke, boleh hantar situ. Barang-barang tak tahu nak lepas ke mana, hantar je kat situ. Tapi jangan hantar batu-batu pasir construction tu, tak boleh lah macam tu. Dan kat situ juga ada pusat kita semula minyak. Okey, jadi tahun lepas saya pergi pusat kita semula minyak tu, dan kebetulan saya tanya pula, ada kesempatan untuk bertanya kepada yang menjaga tu lah. Kepada yang menjaga tu saya tanya, tuan boleh tanya, minyak-minyak yang kita semula ni, tuan pakai untuk apa sebab saya tak tahu ada guna ke. Jadi dia bagi tahu adalah
produk-produk minyak yang kita terima ni daripada orang hantar, tahu rasa saya masa tu rate dia 80 sen ke 80 sen ke RM1 macam tu lah per kg. Okay. Jadi itu tak penting lah harga tu kan. Okay. Actually kalau you jual direct kepada Petronas, RM3 dia ambil sekilo. Kalau nak untung lah. Okay. Saya tanya dia buat apa? Okey, dia kata minyak ni ni kita akan hantar kepada pusat recycle yang akan proseskan semula minyak tersebut. Dia akan proses semula minyak tersebut untuk jadi sabun. Sabun tu diguna untuk apa? Sabun mandi. Kita buatlah sabun mandi. Jadi saya tanya kepada dia, "Cik, macam ni lah, katakanlah ada sabun, ada minyak yang digunakan untuk menggoreng benda-benda tak halal, contohnya babi lah. Kemudian minyak yang digunakan tu di recycle, dihantar ke sini. Kemudian tuan pula kata minyak tersebut diproses menjadi sabun. Tuan rasa boleh ke?" Soalan saya tu buat dia macam berfikir panjang. Dia kata kan, perbualan tu habis itu sahajalah, itu saja. Tapi itulah benda-benda yang kita tak expect pun. Sabun buat daripada ada babi, macam mana pula kan? Itulah contoh-contoh dia. Itulah contoh-contoh macam mana benda-benda ni, sebab teknologi semakin canggih tuan-tuan, semakin canggih, dan benda-benda ni lah yang berlaku. Okay. Jadi itu cerita pasal sabun lah. Okay, jadi kita berbalik semula kepada topik persoalan tadi, berkaitan macam mana nak apply halal untuk contohnya stall burger, jual di jalanan tu, berada burger, macam mana nak apply halal. Okey, saya ada 5 poin kat sini. Yang pertama sekali, perlu tahu bahawa persediaan halal JAKIM ni ada skim. So far sekarang kalau tak salah saya ada 9 kalau tak salah saya Okey, ada 9 skim. Yang paling menghampiri skim yang di tepi jalan yang boleh berniaga adalah food truck. Food truck boleh halal. Jadi dia tidak sama dengan food truck. Bila kita cakap food truck ni adalah operation dia berada di atas. Operation dia, masak apa semua, penyediaan semua berada di atas, di dalam food truck tersebut. Okey. Bila kita compare dengan ada juga lori, contohnya lori yang jual kebab ke apa kan, itu dia bukan food truck, dia duduk di bawah food truck. Barang-barang itu tak consider as food truck. Dan berniaga burger di tepi jalan, dia buka stall tu, itu pun tak consider as food truck. Jadi as per skim, syarat skim, stall tu memang tak lepas. Memang tak lepas. Food truck boleh, tapi yang tu tak lepas. Kenapa tak lepas? Inilah poin yang saya nak katakan. Poin kenapa tak lepas adalah, pertama sekali, makanan ni bila kita consider dia, kita ambil elemen yang toib tadi tu, bila dia disediakan atau dijual di tempat terbuka, itu pun dah sebenarnya dah flaw dekat situ, ataupun ada kekurangan di situ dari segi kebersihan dan keselamatan makanan. Itu pun sebenarnya dah tak recommend sebenarnya dari segi inilah. Sebab apa? Di tepi jalan tuan-tuan, kita je tak nampak. Sebenarnya ada debu berterbangan, kereta jalan, apa yang ada di jalan tu semua akan berterbangan. Sebenarnya lagi-lagi kena makanan yang tak bertutup. Sebab itu KKM sarankan sangat mana-mana berniaga, bukan saja dari restoran, restoran pun disuruh tutup, disuruh cover, tutup makanan tu. Apatah lagi yang di jalanan ni, yang confirm banyak debu, banyak lalat, apa semua confirm. Jadi sebenarnya elemen-elemen di tempat terbuka ni susah sangat kita nak kawal daripada makanan tersebut kena pencemaran. Betul. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang berniaga nasi lemak kan, kadang-kadang dia biarkan terbuka aja benda tu. Sebenarnya di mata kasar kita tak nampak sebenarnya, tapi di mata yang pandangan jauh nampak. Macam saya dulu di KYPM Bangi, di depan asrama tu ada jual warung-warung lah, nasi harga student kan.
Jadi memang makan situ, dan yang peliknya saya selalu sakit perut sebenarnya. Selalu sakit perut. Tapi bila saya melihat di jauh, di atas, di dalam kampus, bukan kampus, asrama, sebenarnya berdebu depan tu, kereta lalu tu, lori lalu, berdebu berterbangan sebenarnya di area tu. Jadi no wonder lah, dia kata, no wonder lah saya sakit perut sebenarnya. Tapi apa boleh buat, itulah makanan murah kan, student kan, makan je lah, hadap je lah. Okay. Jadi sebenarnya berdebu, tuan-tuan, itu antara satu faktor yang besar lah kenapa berniaga di tepi jalan ni tak boleh ada satu sijil pun sebenarnya belum layak lah sebenarnya. Sijil mesti ke, best ke, GMP ke, apatah lagi lah GMP HACCP, apatah lagi lah halal, memang tak boleh. Jadi berniaga tempat terbuka. Okay? Andai katalah boleh cover betul tutup, ada satu design apa, mungkin Shopee jual, dia boleh cover tutup, saya tak berniaga tempat terbuka, semua ni saya cover. Ada macam camping kan, telut sinar, tutup semua. Okey, boleh kan? Boleh. Okey, boleh, mungkin boleh. Okey, tapi kita tengok poin nombor 2, banyakkan yang berniaga tepi jalan ni dia masak di rumah. Preparation di rumah. Jadi bila preparation di rumah, keadaan di rumah dia macam mana? Kalau lah andai kata contohlah dapatlah persediaan halal untuk home base, bila dia di rumah sebenarnya dia dah kira home base lah sebenarnya. Dia business home base, dia masak sebenarnya rumah, masuk dalam Tupperware, tinggal bawa, berniaga dia berniaga dia sebenarnya di tepi jalan. Itu tempat perniagaan dia. Tapi preparation di rumah. Okey, bila preparation di rumah, katakanlah dapat sedia halal. Saya nak tanya, tuan-tuan okey ke tengah masak tu bila ada sedia halal, pegawai audit halal ni berhak untuk datang audit mana-mana syarikat ataupun organisasi yang ada persediaan halal. Jadi tuan-tuan tengah masak ni, tiba-tiba ada pegawai audit datang. Assalamualaikum, selamat petang, saya nak datang nak buat saya makan, audit, boleh saya masuk? Bayangkan, tengah rumah berkecah ke apa, tiba-tiba orang datang rumah kita tak ready, main kerja je. Adakah tuan-tuan puan-puan ready? Jadi kena fikir. Dan sebenarnya kalau buat di rumah ni sebenarnya kurang bersih sebenarnya. Tak ramai lah sebenarnya yang boleh maintain. Bila kat rumah dia tak sama macam komersial. Bila komersial ni dia kena ready kalau kesihatan datang check. Itu pun memang confirm ada salah punya kesihatan. Tapi kat rumah siapa yang nak check, betul tak? Jadi kadang-kadang kat situ lah ada baldi kain, dekat dapur tu lah ada, kat situ lah ada riset. Jadi susah kita nak maintain elemen keselamatan makanan. Itu belum cerita lagi yang non-Muslim. Memang barang yang dijaga tu halal, ayam, daging semua no problem. Tapi bila dia store dekat rumah, dia campur dengan yang non halal, itu tak boleh. So nombor 3, yang pada saya yang berniaga yang di tepi jalan ni paling susah nak buat rekod. Bila kita cerita tentang persediaan halal apa semua kan, banyak berkaitan dengan rekod masak bila ini apa. Jadi itu susah sebenarnya nak buat. Okey. Dan yang keempat adalah SOP. Kalau dulu SOP ni memang SOP ni yang perlu implement adalah manusia. Manusia ni paling susah ni implement SOP. Jadi bila kita ada persediaan halal, kita ada yang baru berdasarkan MPPHM 2020, kita ada dipanggil ISCS, adalah Internal Halal Control System. Jadi itulah satu bentuk SOP macam mana you kata you nak jaga sistem halal dalam you punya niaga tepi jalan ni. Jadi tuan-tuan, benda tu adalah susah nak staff yang macam kerja nak comply. Kadang-kadang kita suruh pakai tutup kepala pun, kita suruh pakai sarung tangan pengepit, ambil makanan pakai pengepit pun susah nak ni kan. Dia ambil pakai tangan je, itu pun susah nak kontrol. Apatah lagi nak kontrol dia ada halal. Okey. Jadi yang kelima adalah PBT. Itu syarat dia. Yang nak mohon sedia halal ni kena ada lesen daripada majlis. Yang kita tahu nak dapat lesen daripada majlis ni kena ada bukan permit niaga tepi jalan ya, bukan. Lesen premis. Yang kedai-kedai tu, shop lot tu kena ada lesen tu lah. Jadi kalau berniaga tepi jalan tu mana nak ada lesen tu. Jadi rumusannya pada saya, kalaupun persijilan boleh JAKIM boleh buat skim
boleh buat skim untuk berniaga tepi jalan ni untuk dapat sedia halal. Pada pandangan peribadi saya, walaupun boleh, memang sangat-sangat susah untuk, bukan saja mohon, untuk comply, untuk untuk implement yang betul-betul syarat-syarat dia susah. Pada saya peribadi, lebih baik tuan-tuan puan-puan fokus pada bisnes tuan-tuan puan-puan, upgrade sehingga mampu upgrade daripada berniaga tepi jalan hingga mampu berniaga di premis yang lebih proper. Tak kisahlah premis shop lot, tapi ambil separuh. Kalau kata premis sewa mahal lah 2,000, ambil separuh, boleh, tak ada masalah. Baru 1,000, tapi lebih proper, lebih selesa, tak terbuka, kawasan lebih selamat untuk makanan. Saya rasa better buat ke arah situ, fokus tingkatkan bisnes supaya ada capacity dan capability untuk bisnes tuan-tuan untuk dapat accredited persijilan halal ni. Itu pandangan peribadi. Mungkin pada orang tak kena ataupun saya tak tahu, tapi pada saya itu jalan terbaik. Sebab nak mohon halal pada skill yang kecil sangat-sangat susah. Sebab manpower pun kurang. Siapa yang nak buat, itu belum cerita nak mohon halal lagi. Kita baru cerita cari implement apa yang akan anda hadapi. Sebab itu saya tak payahlah yang berniaga tepi jalan ni, just pastikan anda amalkan halal good practice. Pastikan bahan-bahan yang diambil itu ada sedia halal, kemudian pastikan pekerja yang mengenali makanan tu ikut cara pengendalian makanan betul. Kalau perlu pakai glove, kalau perlu tutup kepala, pastikan hadir khusus pengendali makanan, amalkan halal good practice. Itu dah cukup baik dah untuk di fasa yang berniaga tepi jalan ni. Okey, saya harap ini menjawab persoalan-persoalan tentang berniaga tepi jalan, macam mana nak apply halal. Jadi sampai situ sahaja daripada saya, Halal Coach Abdul Fazmin. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye bye.